Ada seorang lelaki ni berjubah putih dan berkopiah kot kalau tak silap. Dia datang nak bagi belon. Ush, sumpah lah. Terus keluar nak tengok, lepas tu tiba-tiba benda tu hilang. Hilang terus. Kita orang syak lah yang lelaki tu sebenarnya bunian. Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so sebelum korang tengok video ni, korang jangan lupa like dulu video ni dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa tekan butang bell notification supaya korang tak terlepas video-video aku pada masa akan datang. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal, kita nak baca lah, kita bukan nak cerita, kita nak baca pasal pengalaman-pengalaman seram yang pernah followers aku ataupun subscribers aku kena ganggu, geng. So hari tu aku ada buat YouTube community and ramai gila yang dah share diorang punya pengalaman-pengalaman seram. So nak jadikan ceritanya, aku masa baca korang punya pengalaman seram ni, memang aku ingatkan aku je yang pernah encounter benda-benda seram kan. Bila aku baca, rupanya korang pun pernah juga kena kacau dengan benda tu. Okay, so hari ni kita akan bacalah antara pengalaman-pengalaman seram yang korang dah send dekat aku. So untuk pengalaman yang pertama daripada Nisa Imana, dia cakap, Assalamualaikum akak, Alhamdulillah saya tak ada pengalaman seram, tapi saya nak cerita pasal skul saya, sekolah dia lah. Dekat sekolah saya ni ada satu bangunan bahagian atas memang tak ada orang guna. Ada classmate bagi tahu dekat bangunan bahagian atas tu pernah ada kes bunuh diri. And tempat tu memang keras. Saya dengan kawan-kawan saya decide nak naik bahagian atas tu sebab nak tengok keadaan bahagian atas tu macam mana. Uish, berani betul budak ni. So bila kita orang sampai je dekat bahagian atas tu, kita orang rasa macam lain macam. Dekat atas tu rasa macam angin tiba-tiba kuat. Rasa macam sunyi lain macam, dan ada seorang kawan saya cakap macam ni, "Jom lepak sini jap." Lepas tu, ada salah seorang kawan saya balas, "Tak nak lah, jom turun, rasa lain macam je." Bila dia cakap macam tu, kita orang pun terus turun daripada bangunan tu. Alhamdulillah, tak ada benda pelik yang jadi lepas turun daripada bangunan tu. Cuma rasa macam pelik lah suasana ke atas tu. Sebenarnya, kita orang ni dah banyak kali naik dekat bahagian atas, walaupun cikgu dengan classmate dah alert, jangan pergi. Weh, bapak berani gila. Dah lah orang dah pernah cakap tempat tu adalah tempat orang pernah bunuh diri. Kau dengan kawan-kawan kau boleh pula pergi dekat tempat-tempat macam tu. Ya Allah. Dekat sekolah kau pula tu, ya Allah, nasib baik lah tak ada apa-apa jadi kat kau. Cuma rasa merinding, biasalah kan. Tempat-tempat yang orang tak duduk, tempat-tempat sunyi macam tu, memanglah ada perasaan-perasaan tu akan datang. So, pengalaman yang kedua. Okay, ini agak panjang. Okay, so kita akan baca lah. Assalamualaikum, Kak Mimi. Saya nak share pengalaman saya dekat hospital. Okay, so ini seram hospital lah kan. Sebelum saya ceritakan, saya nak bagi tahu yang saya pesakit kanser. Masya Allah, ya ke? Okay. Kita baca dulu. Kanser darah. Saya still buat rawatan. Tapi cerita ni dah lama. But sajalah saya nak share. Okay, so ini adalah pengalaman dia waktu dia dekat hospital. Cerita ni terjadi pada waktu malam, dan waktu tu tak silap saya pukul 11 malam dan saya pun tak larat. Ibu dan ayah saya call lah doktor, and doktor tu suruh datang ke ward terus. Waktu tu darah saya drop. Ini macam cerita betul Okay. So doktor suruh cepat-cepat masuk ward sebab saya dah nak tidur. Saya dah baca doa dan saya tidurlah. And waktu saya tidur tu, saya mimpi ada seorang budak yang mempunyai tanduk dan nama dia Mariam. Nama pun dah scary. Okay. And then saya mimpi juga dalam ward tu semua kawan-kawan saya, padahal yang real, bukan mimpi. Semua tu bukan kawan-kawan saya. Okay, sambung cerita. Saya mimpi yang time tu saya jalan-jalan waktu malam. Lepas tu saya rasa ada orang ikut saya. Saya toleh ke belakang. Rupa-rupanya budak yang bernama Mariam tu yang ikut saya. Ayo, kenapa budak tu ikut? Tapi waktu tu dia nampak macam manusia. Lepas tu saya marahlah. And then saya cakap, tak salah ikut aku. Saya orang utara tau. Sambung. Lepas tu saya lari. And then saya beritahu dekat kawan saya yang bernama Dina. Saya tanya dia, siapa budak ni? And then Dina cakap nama dia Mariam. Lepas tu tiba-tiba dia berubah jadi setan ataupun iblis.
Scary betul. Okay. Saya dengan kawan-kawan saya terus lari ke lift and then naik ke tangga. Kejap. Dia ni mimpi ke apa ni? Saya dengan kawan-kawan saya terus lari ke lift and then ke tangga. Lepas tu ke lift balik and then ke tangga. Lepas tu bila kami dah sampai ke tingkat bawah, Mariam tu still ikut. Dia intai kami yang kat tingkat 2 dengan tangan dengan kuku yang panjang penuh dengan darah. Apa lagi? Terus kami lari sampai ke lift. Lepas tu kami tekanlah mana-mana tingkat. Bila pintu lift tu nak tutup, Mariam tu still ada. Dia cakap nak ikut naik. Lepas tu kita orang cepat-cepat tekan and Alhamdulillah kami terselamat. Dan budak tu dah tak ada. Lepas saya mimpi tu terus saya demam. Waktu darah saya drop, saya macam demam sikit. Tapi bila mimpi Mariam tu lagi demam. Lepas tu saya ceritalah kat ibu saya dan ibu saya share dekat ayah saya dan arwah mak ngah saya. Ayah saya panggil kawan dia dan ayah kawan saya cakap biasalah. Memang benda-benda lagu tu suka duk kacau budak-budak. Tapi anak Ahang kuat sampaikan nak rasuk pun tak boleh. So budak ni kuat lah. Dan sejak daripada hari itu, ibu saya sentiasa suruh saya baca doa yang boleh lindungi saya daripada benda-benda tu. Tamat. Harap-harap Kak Mimi pilih ya. Apapun doakan saya sembuh, boleh pergi sekolah dan tu je lah. And doakan urusan kami lancar. Amin. Kak Mimi pilih tau. Wow, aku akan pilih lah sebab gigih gila kau type ni. Dan aku nak cakap semoga adik Azza Syafia ni cepat sembuh. So nak dijadikan ceritanya, adik Azza Syafia ni dia mempunyai penyakit kanser dan dia tengah tunggu masa untuk cepat sembuh. Lepas tu cerita yang dia cerita ni adalah macam gangguan waktu dia tidur lah kan. So orang kata kalau kita tidur dan kita mimpi benda tu, sebenarnya benda tu ada je dekat dengan kita. Aku harapkan budak ni tak ada apa-apa dan cepat sembuh lah, boleh pergi sekolah. Amin. Sedih juga aku baca cerita ni. So, yang ketiga pula. Banyak tanya. Okay, Assalamualaikum. Hai Kak, saya ada pengalaman seram. Time tu saya pergi camp. Okay, so ini adalah cerita seram pergi camp. So, time tu saya pergi camp sekolah. Time first sampai tempat camp tu tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tapi hari kedua saya duduk kat sana, saya rasa macam nak pergi tandas. And then saya ajak kawan saya teman pergi tandas. So dia pergi camp and then dia rasa macam nak pergi tandas, dia ajak kawan dia. Bila saya masuk je tandas, tiba-tiba saya dengar macam ada orang masuk tandas dekat sebelah. Time tu dia ingatkan kawan dia. Saya pun panggil lah nama kawan dia ni. Tapi tak ada respon langsung. And then bila saya keluar daripada tandas nak basuh tangan, tiba-tiba kunci pintu tandas sebelah tu terbuka. Tapi tak ada siapa pun. Tak ada orang lah dekat toilet sebelah. So saya dah fikir bukan-bukan. Bila saya tanya kawan saya, kau ada masuk tandas tak tadi? And dia cakap tak. Habis tu siapa yang masuk? Sekarang ni masih jadi tanda tanya. Saya rasa yang masuk tu hantu sebab time saya masuk, ada orang masuk juga sebelah saya. Lepas tu bila dah keluar, dia buka kunci pintu tu, tak ada siapa pun keluar. So hantulah kan. Itu je cerita saya. Sorry kalau membosankan. Tak adalah membosankan. Agak menarik jugalah sebab ini cerita-cerita perkemahan macam tu lah kan. Sebab dulu, waktu aku sekolah dulu, aku selalu tahu pergi camp and dekat sana pun ada banyak gila cerita-cerita yang seram. Macam tu. So aku dah pilih dah pun dan seram jugalah cerita kau. Cerita yang ketiga. Assalamualaikum Kak, saya ada banyak sebenarnya pengalaman seram, tapi saya cerita yang paling seram. Actually saya ni jenis takut tidur seorang sampai sekarang. And satu hari tu saya tergerak hati nak try tidur bilik. So saya pun try lelapkan mata. Parents saya dah tidur tau masa tu. And then saya lelapkan mata, saya dengar macam bunyi kuku dekat pintu bilik saya. Bunyi kuku macam bunyi cakar macam tu lah kan. Macam bunyi cakaran lah. And then macam ada satu bau yang sangat-sangat wangi. Dan saya tersedar. Saya tarik selimut, saya selubung satu badan dan parents saya terjaga ke apa saya tak tahu. Diorang kejutkan saya, kesatkan peluk saya and saya cerita kat semua orang. Tapi maklumlah tak mau percaya. And itu adalah pengalaman yang paling seram bagi saya. Yang lain seram juga tapi tak seseram ini. Okey lah Kak Mimi, sampai sini dulu cerita saya. Jangan lupa up story saya ni dekat video Kak Mimi. Bye. Okay, memang scary jugalah. So ramai sebenarnya yang takut untuk tidur sendiri. So kudus tu budak ni, dia beranikan diri dia, tapi time dia beranikan tu lah dia kena kacau kan. Memang macam tu lah selalunya. Yang seterusnya, dan aku tak tahu yang terakhir ke tak, saya kena terakhir kot. Time tu saya umur dalam 5 tahun macam tu. Waktu tu baru lepas habis majlis kat rumah saya lah. Time tu maghrib. Saya dengan saudara dia tengah main basikal dekat luar rumah macam tu lah. Yang lain solat kot sebab maghrib. So lain semua ada kat dalam. Saya dengan saudara je kat luar. And then time tu saudara saya masuk dalam kejap sebab nak minum air. So saya kat luar rumah sorang-sorang macam tu lah. Tiba-tiba ada seorang lelaki ni berjubah putih dan berkopiah kot kalau tak silap. Dia datang nak bagi belon. Sumpah lah. Okay.
Tapi dia tak cakap apa-apa. Tapi dia tunjuk je belon tu macam nak bagi kat saya. Lepas tu saya pun masuk dalam tanya tok saya. Saya cakap, "Tok, ada orang nak bagi belon." Time tu saya pandai lah sebab tak ambil. Haha. Lepas tu atuk saya terus keluar nak tengok. Lepas tu tiba-tiba benda tu hilang. Hilang terus. Saya cari kat lorong pun tak ada. And then kita orang syak lah yang laki tu sebenarnya bunian. Maklumlah sebab rumah kita orang tu dekat dengan hutan. Macam tu lah nasib saya. Pandai. Oh, nasib baik weh. So maksudnya macam dia berkumpul-kumpul lah dengan saudara-saudara dia. Tiba-tiba kau pula tak pergi solat dengan orang lain. And then benda tu datang. Aku tak pernah ada pengalaman macam ni weh. Kau bayangkan dia nak bagi belon. Dah macam Joker weh. Joker ada. Dah macam badut Joker. Scary tu. Nasib baik dia tak ambil. Kalau dia ambil kau rasa apa yang akan jadi dekat budak tu? Okay, seram. So, ini adalah pengalaman seram yang terakhir aku akan cerita hari ini. Nanti insyaAllah aku akan sambung balik cerita lah pengalaman-pengalaman seram yang diorang cerita dekat aku. Okay, so ini adalah terakhir. Assalamualaikum kak. Saya ada pengalaman seram macam ni cerita dia. Tahun 2021, tahun lepas, atuk saya meninggal dunia. Lepas tu masa nak turun daripada rumah tu, nenek saya rasa nak muntah dan pening kepala. Lepas tu saya buat tak tahu je lah. Bila dah sampai kat kubur, saya tak ingat bagi salam dan saya masuk dengan kaki kiri. Okay. So, bila masa nak tanam atuk saya tu, saya rasa macam tak sedar hati dan saya tanyalah sepupu saya lain, "Weh, korang rasa nak muntah, sakit kepala tak?" Dan diorang pun cakap ada. Saya pun cakap okey. Bila esok hari, saya sakit teruk and ada rasa sakit tengkuk. Macam tengkuk kita kena cucuk dengan jarum. Benda ni berlaku hari-hari sampai 3 bulan saya sakit dan sekarang Alhamdulillah tak ada rasa sakit. Okay, scary. So, maksudnya ini adalah pengalaman dia pergi ke kubur. Dan dia tak ikut macam patah larang dekat sana lah kan. Nasib baik lah weh. 3 bulan je. Kalau dia rasa sakit sampai sekarang, aku tak tahulah. Mesti kena bawa pergi berubat macam tu lah kan. Aku pun pelik. Kenapa waktu tu semua orang rasa sakit kepala dan rasa nak muntah. Mesti ada sesuatu weh. Mungkin tak tahulah apa kan. Benda tu ikut ke apa kan. Wallahualam. Okay, so itu adalah antara pengalaman-pengalaman seram yang korang pernah kena kacau. So nanti aku akan sambungkan cerita-cerita ni. Dan kalau korang nak lagi, korang komen for part 2. Kita akan ceritakan segala pengalaman seram yang korang dah send ke aku. So, apa pendapat korang? Jangan lupa like video ni dan jangan lupa subscribe. Jaga diri and always stay safe. Thank you so much sebab dah hantar cerita-cerita seram ke aku. Sampai kita bertemu pada video akan datang. Bye!